أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فتنا في الدين وعلمنا بالتقوى واهدنا الصراط المستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Adik-adik yang dikasihi Tuan Moderator, juga semua kiadah pemikir Kapita ataupun PKPM yang amba kenal, Mio junior daripada sekolah Sepintar lagi. Ada ke lagi yang Sepintar kat sini? Kok ada ke? Rasa macam saya pun tak tahu dah. Junior Sepintar generasi sekarang siapa Amijan? Yelah, Gap jauh sangat. online lagi kan? Ya. Susah lah. Okay, baik. Amba ada sediakan sikit slide lah. Besarkan boleh ke? Siapa yang jadi ni? Azhan jadi ni yang pegang slide ni. Siapa? Azhan. Okay, thank you. Besar boleh ke Azhan? Ada juga adik-adik lah. Anum ada Anum di sini. Oh, hebat lah. Kita ni rasa gembira lah. Bila kita tengok ada lagi kita punya adik-adik kita masih lagi menggerakkan pemikir. Kebanyakan dari sini adalah di kelab pemikir dan sekarang ni dipanggil Kapita ke PKPM Terengganu? Yang terkini PKPM Terengganu Amijan. Oh, PKPM Terengganu Kapita tak dah? Oh, sebab ke nak macam urusan pertubuhan RAI tu. Kalau ke bincang dengan pusat, sedikit sebanyak kalau jadi cawangan negeri tu proses dia sedikit lebih mudah. Faham. Azhan ni paling besar ke? Tak boleh ni ke? Tak boleh besar lagi? Sihat dengan semua Ni siapa yang belum kenal tak kenal ni? Entahlah. Apa tamu ke Mio sekarang ni? Kita ini hari kedua, betul ke? Hari kedua ke? Ya Amijan. Hari kedua kuliah yang pertama tu siapa sampaikan? Saya sendiri. Oh, insyaAllah hebatlah Mio. Tak ada. Okay. Jangan kita tunggu. Masih lagi tak berjaya kan Tak apa, boleh cuba lagi Ada kalau Azam perasan dekat bucu bawah kanan tu ada butang plus minus tu. Itu setahu saya tu butang zoom dia. Tu zoom. Oh, dia tak boleh hilangkan slide tapi tak boleh kan biasa kan boleh macam ya. Betul. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik yang dikasihi, ada yang kenal, ada yang mungkin belum kenal, ada yang pernah dengar nama. Sejak PKP ni jarang lah, kalau tak dulu 3 bulan sekali tu pasti balik ke Uniza lah, naik bas semua kan. Tapi berbeza pula sekarang ni dah berapa lama dah tak boleh nak balik ke Uniza kan. Korang pun kat rumah kan banyak kan ke kat Uniza? Seorang dua je lah yang dekat Uniza sekarang Amijan. Oh, siapa yang kat Uniza ni? Cuba angkat, cuba muncul dengan diri. Siapa yang Fatin Fazain? Lama aku tak dengar nama Fatin Fazain. Ni Fatin Fazain. Okey. Baik. Siapa Okey, baik. Sorry Alhamdulillah, ala kulli hal, walaupun kita tak boleh berjumpa secara berdepan, selalu kita boleh jumpa di depan berkumpul kan. Tapi kali ni kita secara Zoom lah. Okey, tajuk yang akan saya bawa hari ni adalah faham insan. Okey, pertamanya ada yang kenal, ada tak kenal. Boleh slide seterusnya ke? Nama saya Ahmad Hamizan bin Ahmad Human. Jadi slide seterusnya Azan. Okey, basic. Habislah, aku kena teruskan macam ni lah. Slide yang tadi tu, yang muka hamba tu.
So dia patah balik Patah balik azan. Dia tak surprise dah. Dalam ni semua pimpinan ke? Kalau semua pimpinan caranya lain sikit. Kalau bukan semua pimpinan lain sikit. Berapa orang juga. Bukan Mami. Ada berapa? Ada yang bukan lah. Ada yang bukan sekolah juga. menengah ke? Tapi yang bukan tu sikit lah. Ada sekolah menengah ke? Sekolah menengah tak, tapi alumni PMG ada seorang. Alumni PNG. Siapa tu? Sorry, alumni WMG. Baru ni kan PMG semua buat online. Oh ya. Ya. Siapa yang alumni tu? Munculkan diri. Siapa? Saya Anis Arisa. Anis Arisa. Awak duduk mana ni? Duduk Kedah. Oh, duduk Kedah. Jadi macam mana boleh join dengan apa korang panggil WPNG? Join PMG lah. Macam mana boleh join PNG? Daripada kawan. Oh, kawan. Lepas tu dapat offer belajar di Uniza lah. Yang untuk camp pemantapan da'i ni daripada Abang Irfan Kamal. Tengok status dia. Kenyataannya ayah hamba call jap. Mami Jan, voice unmute. Apa dia? Dengar. Sorry tadi ayah call jadi angkat je lah. Okay, baik, nama Ahmad Mizan, degree Uniza dalam produksi dan kesihatan haiwan. Tahun 2017 grad. Kat sini ada ke produksi dan kesihatan haiwan? Nak tahu juga aku punya kata geng-geng ni. Ataupun FBIM lah, FBIM. Ada tak? Tak ada? Mampu. Tak ada? Fatin Fazain? Ni Fatin Fazain. Bukan FBIM. Okay, FBIM tak ada. Mostly ada, kan banyak batch saya. Okay, baik. Okay, baik. Basically hamba adalah YDP Kelab Pemikir Kampus Besut. Lama jugalah, tentu memang gila kuasa lah kan orang panggil Gila kuasa memang tak nak turun-turun. Daripada awal penubuhan pemikir di Kampus Besut, hamba ni diberi amanah sajalah. Sebelum tu ada seorang senior nama dia Kak Amalina Miss Nun. Dia yang pertama dan juga Azi. Ni batch kepitar yang awal di Kampus Besut. Jadi diorang rekrut hamba dengan tim batch waktu tu pergi ke kamp pemantapan da'i muda Uniza. Sama lah kamp yang kita tengah join ni sama kan nama dia? Ke dah berubah dah? Kami kekalkan sama je Mami Jan. Okay, betul. Kamp pemantapan da'i muda Uniza. Jadi hamba ni lahir daripada kamp pemantapan da'i muda Uniza lah. Sama seperti adik-adik semua. Jadinya ada yang sama pernah kita bekerjasama dulu. Fatin Fazain ni lagi lah. Farah ni pernah jumpa. Farah? Tak pernah Belum lagi Macam Fai, Mio ni semua pernah lah. Yang lain-lain mungkin adalah yang nampak nama-nama tu. Ifan ni kita tak sempat satu pimpinan tapi tak sempat Ifan rasa tak sempat. Tapi kita kenal sebab Ifan ni dia jenis popular lah. Macam tadi Anis kan follow Ifan kan sebab dia memang popular. Kira dia ni glamour influencer lah. Jadinya hamba ni di Kelab Besut dan juga sebagai mantan juga MPP Uniza naik Presiden Kampus Besut
Waktu ni siapa waktu zaman sama dengan hamba ni dia tahu zaman pilihan raya batch ni tahun ni dahsyat, lain macam, dia tak sama macam yang selepas tu ataupun yang sebelum ni. Batch ni waktu pemilihan ni pemilihan yang sangat heboh lah orang kata. Faiz, awaknya kamera memang awaknya DP macam tu ke awak punya video start? Aku pun keliru dah. Kamera masalah. Oh ya ke? Okey, baik. Yang seterusnya juga Esko Dakwah dan Tarbiyah KEPITA waktu tu Kesatuan Pelajar Islam Terengganu di bawah lamalah dengan Abang Asyad dengan juga Asyad lah sebenarnya di bawah aku. Asyad umur bawah tapi hamba panggil dia abang. Sebab tentu tak tahu di KPDM pertama dulu yang first tu dia watak dia sebagai abang kan. Dia pun panggil diri abang sampai dah sekarang aku panggil dia abang. Seterusnya dengan abang siapa? Abang Faris dan juga sempat juga dengan Luqman dan siapa nama dia? Tak ingat lagi seorang. Okey, kemudian sekarang ni bagi aktif dengan Global Peace Mission, sebagai ketua jabatan pengurusan projek. So GPM ni ke slide seterusnya. Okey, kalau masa hamba pimpinan hamba dah ada batch seterusnya juga, dia ada Esko Sukarelawan tak silap. Tak tahu sekarang ni masih ada ke tak ada? Ke dia bertukar lah, mungkin dia bertukar nama tapi portfolio kerja tu tetap ada dalam bab sukarelawan kan. Sebab kalau ikutkan PKMN di peringkat UAE dan ada peringkat pusat ada je. Tak ada kan Ifan? Okey, baik. Okey, so memang cabaran kita tahun ni dan tahun lepas adalah dari segi rekrutmen, hamba pasti dari segi rekrutmen. Okey, hamba ni Global Peace Mission Malaysia adalah sebuah NGO yang ditubuhkan di bawah merupakan agensi ataupun anak syarikat kepada bapa induknya iaitu PKPM, ABIN dan Wadah. PKPM, ABIN dan Wadah. Korang dah faham ke struktur ni? Struktur faham tak struktur? Struktur organisasi kelab pemikir ni faham tak? Ke masih keliru lagi? Korang tak apa kalau masih keliru pun tak ada masalah sebab ini dia ni adalah satu perjalanan. Hidup ni satu perjalanan, kita akan belajar. Kita akan terus belajar. So hamba ni bermula kenal Global Peace Mission Malaysia ni bermula daripada zaman di UNIZA, masuk kelab pemikir. Orang selalu kata sini-sini lah. Sini-sini dulu selalu kata kelab pemikir ni bukan sekadar kelab pemikir di UNIZA, bukan sekadar memikirkan saja, tetapi kelab pemikir lebih daripada tu. Hamba pun tanya, apa benda yang lebih dengan kelab pemikir ni kan? Jadi antara kelebihan kelab pemikir ni sini disebut, antara kelebihannya adalah dia ni ada rangkaian di seluruh dunia. Tu satu dah terkejut, ada kawan-kawan kat seluruh dunia. And tak percaya. Bila kita pergi, hamba duduk di Kuala Lumpur, jadi biasa dengan pusat tapi tidak pergi ke PKPM pusat waktu tu. Lebih pergi kepada GPM, Global Peace Mission. Sebab berkenalan dengan Abang Fahmi. Abang Fahmi ni ada yang kenal, ada mungkin tak kenal. Semua kenal ke tak pernah? Tak pernah jumpa lagi dengan Abang Fahmi. Tak pernah lagi pernah. So Abang Fahmi ni adalah ya Hanum, aku tahu kau kenal. Okey. Kalau Hanum sebenarnya kita tahulah, kalau tak tahu tu aku lempang je. Okey. Ya, Fatin Fazain. Ya, tahu. Okey. Jadinya Abang Fahmi ni adalah CEO Global Peace Mission Malaysia. Dulu kenal dia sebagai YDP ke apalah, Esko ke apa dah di ABIN Terengganu lah. So tu Abang Fahmi. So waktu tu direkrut oleh dia dan ada pasukannya rekrut hamba daripada zaman UNIZA sehinggalah ke zaman bekerja ni dengan Global Peace Mission Malaysia. Okey, adik-adik yang dikasihi oleh Allah SWT. Hari ini tajuk kita faham insan. Hari ini hamba nak cerita bagaimana hamba mengenal erti insan itu di dalam perjalanan hidup hamba dalam kelab pemikir sehinggalah sekarang. Sebelum ni memang betul lah bila diberi tajuk faham insan, kita ni tak biasa bagi ceramah ataupun bagi pengisian ataupun bagi perkongsian berkaitan tentang faham insan. Basically sebenarnya jarang. Waktu KEPITA, waktu kelab pemikir dulu yes ada, KEPITA dulu ada, dan waktu menjadi MPS, Majlis Pengimarahan Surau Ar-Raudah. Sekarang ni mungkin tak imarah dah kan, tapi dulu imarah gila-gila aku cakap kau. Alhamdulillah. Jadinya
tentu banyak ceramah-ceramah yang pengisian lah, nak kata ceramah tak pandai lah. So ni hari ini kita akan bercerita tentang perjalanan perkongsian cerita hamba berkaitan tentang hidup, fahami insan ini. Boleh Boleh hamba nak pinjam telinga, nak pinjam mata, nak pinjam hati, nak pinjam fikiran. Boleh kah? Boleh insyaAllah, bagikan tumpuan kita dalam masa beberapa minit saja lagi. Boleh insyaAllah Nur Husna. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih semua. Okey, baik. Global Peace Mission Malaysia. Global Peace Mission Malaysia. Pada awal hamba masuk dalam Global Peace Mission Malaysia, staff yang ada hanyalah 5 orang. Ada 5 orang. Tapi nak handle 23 negara. 5 orang nak handle 23 negara. Dan kelab pemikir ni ada berapa orang dalam pimpinan? Ramai kan? Ada lebih daripada 10 orang lah kot kan? Ada lebih 10 orang. Tapi ni dalam NGO Global Peace Mission, global dah lah global. Aduh, aku dah pening. Nama dah global. Pertama aku dah pening nama kelab pemikir. Kelab pemikir tu lagi pening nak fikir kan? Dia macam macam tu lah kan? Lepas tu masuk pula ke dalam global kan? Pemikiran global lah aku dah jadi macam tu dah. Jadi masuk dalam Global Peace Mission Malaysia. Global ni bila Encik Azam ni sekarang ni dipanggil Datuk Azam lah. Encik Azam kenal ke? Encik Azam ni ayah kepada arwah Amma yang meninggal di Turki tu. Jadi ayahnya adalah pengasas ataupun orang yang meletakkan batu asas kepada NGO Global Peace Mission Malaysia, iaitu agensi bersama dengan kelab pemikir. Hampa tahu tak apabila senior sebut kelab pemikir ni dia ada banyak rakan. Yes, true, betul, tak tipu. Memang kelab pemikir ni rangkaian ni sehingga seluruh dunia. Bayangkan waktu zaman belajar dulu, hamba dengan ada berapa tim yang berjaya pergi waktu tu, Kak Wani, Sazwani Hanafi. Dia berjaya waktu belajar ni pergi ke Turki. Dapat bukan program ni, bukan under universiti yang kau dapat sponsor tak. Dia kena cari sponsor sendiri, kena kerja keras sendiri, kena berjual beli, jumpa dengan senior semua, jumpa dengan kawan-kawan, minta derma semua kan. Bayangkan waktu hamba nak pergi Pakistan. Ini di bawah PKMM tau. Waktu ni bawah PKMM. Waktu kita belajar ni lah, waktu sama-sama kita belajar ni kan. Pergi ke Pakistan, berjumpa dengan rakan-rakan satu dunia berkumpul di Pakistan sana. Tapi waktu tu tak dapat pergi disebabkan berlaku pengumuman. Waktu tu isu ISIS sangat agak drastis, 2015 macam tu. Jadi hamba tak dapat pergi. Bila tak dapat pergi, kita dah masuk tahun ketiga, dah masuk tahun 4, kita dah sibuk dengan FYP semua kan. Lepas tu Wani pergi. Waktu tu banyak tangguh IYG ni banyak tangguh, International Youth Gathering. Banyak tangguh sehingga dah dibuka semula waktu tu ke Turki. So Wani pergi. Dia berjumpa dengan rangkaian besar PKPM, kelab pemikir dan juga ABIM semualah. Korang akan jumpa ramai gila orang kat situ. Okey, seterusnya dalam kelab pemikir ni hamba kenal Global Peace Mission. Global ni maksudnya dunia ataupun dalam bahasa Arab alam. Betul alam aku tak tahu orang-orang Arab ni kan. Tapi ini yang diterjemahkan oleh Encik Ahmad Azam. Kenapa dia letak Global Peace Mission? Alam, global ni maksudnya alam. Peace ni maksudnya rahmat. Kan? Peace, salam. Boleh salam, boleh rahmat pun boleh. Kan? Global Peace ni alam, rahmat, mission is misi lah. So dalam apa yang cuba disampaikan oleh Global Peace Mission, apa yang cuba disampaikan oleh Global Peace Mission adalah apa yang korang sedang buat dalam kelab pemikir nanti. Apa? Dalam kelab pemikir kita diajar, kita bukan sekadar kelab yang memikir, kita bukan sekadar kelab yang hanya memikirkan buat program. Betul tak? Pantang jangan ada dalam fikiran kita. Kita ni masuk kelab ni supaya nak ada point. Tak. Kelab pemikir selama hamba dulu dalam kelab pemikir, kita pernah buat PKPDM 2016 ke 2015. Waktu tu hamba masih ingat lagi. Waktu tu 2015 hamba MPP 2016. KPDM 2016. Kita hantar paperwork awal. Lalu paperwork tu boleh dikatakan hilang lah. Hepa kata hilang. Mampu ya. Kita hantar 1 sem awal. Lepas tu kita hantar sem baru buka, kita tunggu kelulusan seminggu 2 minggu lagi. Program nak berjalan ni. Peserta dah ada 80 orang lebih. Peserta dah ada, tempat dah kita dah deal, makanan kita dah deal, everything kita dah deal. Dan sekali kita dapat keputusan tu seminggu ataupun 2 minggu awal dengan bajet yang diluluskan hanya RM50 saja. Bajet diluluskan RM50 saja. Hanya buat program PKPDM. Waktu tu dengan 80 orang, hang fikir dengan nak kena sewa tempat, nak kena peserta punya ni. Waktu tu kita cari duit dengan tim-tim semua. Kita kena collect lebih kurang berapa ribu tak, aku tak ingat
4 ke 5,000 waktu tu, Kelik akhirnya berjaya. Bas pun kita tak pakai benda tu. Bas pun kita tempah. Kita tempah luar, bawa orang keluar. Nah, nak tentu semangatnya untuk membawa misi keamanan dan bawa misi Islam. Kita dalam kelab pemikir ni, kita bukan sekadar kelab, kalau buat aktiviti tak lulus tak boleh. Jalan depan tak boleh, kita buat jalan bawah, jalan atas. Semua jalan kita buat. Kita ada banyak jalan kan yang kita boleh buat. Kita boleh gunakan nama kelab pemikir tak lulus, tak apa, kita guna nama Kepita, nama PKBM. Guna nama PKBM tak lulus, kita ada nama lain yang lagi kita boleh gunakan. Untuk memastikan misi kita untuk menyampaikan dakwah, menyampaikan Islam tu berjaya. Betul lah dalam kelab pemikir. Kalau tak percaya, tengoklah Mio pakai kopiah. Sebab itulah dia masuk kelab pemikir sebab dia pakai kopiah. Tak adalah. Ni Ilman pun pakai kopiah. Tak adalah. Kelab pemikir ni dia satu je. Kita dalam sunnah ni ada banyak. Sunnah lahir, senang pecahannya dua pecahan. Sunnah lahiriah dan sunnah batiniah. Sunnah lahiriah iaitu kita dari segi pemakaian kita pakai kopiah, kita pakai tudung mungkin. Kita tudung tu wajib dah kan. Kita pakai, kalau lelaki ni senang pakai kopiah, pakai serban, everything tu. Tapi sunnah yang paling besar, ini ijma' ulama pun menyebut sunnah yang paling besar selain kita kena jaga benda-benda yang harus kita jaga, yang wajib kita jaga, sunnah paling besar adalah sunnah batinnya. Iaitu hilang daripada rasa takabur, hilang dari rasa sombong, hilang dari rasa tak cukup. Itu sunnah-sunnah yang perlu kita jaga. So sunnah batinnya ni penting. Tak semestinya kadang-kadang tak semestinya orang pakai kopiah. Orang pakai kopiah sebab nak menunjukkan orang. Salah. Tapi dia pakai kopiah sebab ini sunnah Nabi, dan dia nak ikut Nabi supaya dia dekat dengan Nabi. Yes, itulah disebutkan, barulah disebutkan sebagai sunnah yang insyaAllah diberi amal nanti. Okey, baik, hari ni aku nak cerita misi kemanusiaan merentas sepadan. Okey, misi kemanusiaan merentas sepadan. Untuk adik-adik yang dikasihi oleh Allah SWT, boleh pergi slide seterusnya tak Azhan? Okey, nampak kan, mungkin ada yang pakai handphone, ada yang pakai laptop, apa pun korang pakai pun, aku tak pilih korang pakai apa pun. Tapi tak apa, hamba akan cerita, okey? Okey, dalam misi kemanusiaan merentas sepadan, ini adalah moto yang dipegang oleh Global Peace Mission, GPM lah, biasa dengan GPM. Mana-mana adik-adik yang boleh bantu kerjasama, ini kerja dakwah kita. Dulu kenapa hamba dalam GPM ni, sebab pesanan kakak hamba, kakak Murabbi, kakak Murabbi di kampus Besut, iaitu Kak Sabah. Yang pernah jumpa lah, tapi Kak Sabah sekarang ni dah kerja dengan sebagai guru besar di Rohingya Education Center di Terengganu. Hanum, Fafas dan Mio, yang lain-lain ada yang pernah jumpa Kak Sabah ni. So Kak Sabah pesan kat hamba, Mizan, lepas habis belajar, wakafkan diri, infakkan diri 1 tahun bersama dengan agensi ABIM. Selepas tu baru cari kerja. Okey, ni hamba nak cerita, nanti hamba cerita. Okey, perjalanan misi ni adalah, bila kita sebut misi, dia mesti ada dua perkara. Pertama, misi ini dia mesti ada dua komponen, iaitu yang pertama, misi ni mesti berkaitan dengan perjalanan. Misi ni dia mesti ada proses perjalanan, dia ada perjalanan. Begitu juga kita dengan dunia ini, adik-adik semua, kita ni daripada alam roh, kita diturunkan ke alam kandungan. Dia berada di dalam perut ibu kita selama 9 bulan, berapa hari tah, ataupun kurang daripada tu. Ada yang lahir dia, kan? Ada ke? Yang lahir lewat bulan, ada yang lahir lebih bulan, tu aku tak pasti. Tapi ada yang menganggang bulan kan, cukup-cukup hari di alam kandungan kan. Lalu di alam kandungan ni kita dilahirkan di dunia. Inilah kita sekarang. Kita ni baru pergi kepada 3 alam. Alam roh, alam kandungan, alam dunia. Kemudian kita akan pergi kepada alam kubur. Alam kubur. Lepas mati kita akan pergi ke alam kubur dulu. Kemudian barulah sampainya hari kiamat, iaitu hari kehancuran alam semesta. Disebutkan bumi ini akan berpecah seperti debu-debu di awangan. Hamba ni bila masuk dalam Global Peace Mission, kita dapat berpeluang di GPM, di kelab pemikir. And asasnya, hamba nak cerita, asasnya hamba di kelab pemikir, okay? Kita sama ni. Ini kita sama, perkongsian kita sama ni, kita sama-sama kelab pemikir. Asasnya hamba pergi di kelab pemikir, hamba meneruskan perjuangan itu di GPM. Di GPM waktu ni dapat peluang pergi ke beberapa negara, pergi ke Bangladesh, jumpa dengan orang Rohingya, pergi ke Indonesia banyak kali, pergi ke Thailand semua kan. Jadi hamba lihat sendiri waktu tu berlaku tsunami di Sulawesi kan, dan berlaku satu, bukan sekadar tsunami, dia ada likuafasi, dia ada
tanah runtuh dan dia ada gempa bumi. Ada 4 benda. So di Sulawesi ni di Indonesia berlaku likuifasi. Likuifasi ni adalah di mana tanah tu bergerak, berpusing-pusing macam belendo. Dan yang menariknya bila nak sebutnya alam ni bila kita pergi ke sana kita tengok semuanya dalam hidup kita ni kita dikelilingi dengan makhluk-makhluk Allah. Dan bila hamba masuk dengan GPM ni semua kan, hamba memang lihat secara depan mata di mana likuifasi ni tanah yang berpusing ni bukan tanah tu bukan pusing masa sebesar bagi kat bilik air kita tau. Tapi sebesar, contohnya kalau besut lah, sebesar besut tu tanah tu berpusing, menghancurkan ribuan, puluhan ribu tanah. Tetapi dia ada di batasan gerbang. Disebut gerbang tu, selamat datang ke Kampung Sidera. Nama kampung tu Kampung Sidera. Ni kampung ini Sidera, ni Kampung Sidera, ni kampung lain. Dia berlaku tu kat sini je. Jadi disebut tempat ini adalah tempat yang memang sebelum berlaku tsunami, gempa likuifasi ini memang tempat yang berlaku banyak maksiat, judi, merompak, everything, sambung ayam, semua kat sini. Tapi perbatasannya adalah di pintu gerbang. Ini satu cerita yang, bila kita tengok tu, ya Allah, memang kita dikelilingi dengan makhluk Tuhan, yang taat kepada Tuhan, tetapi manusia adalah, itu yang disebut dalam ayat, kenapa malaikat tanya pada Tuhan, kenapa nak menjadikan manusia yang akan merosakkan bumi ini, kan? Kenapa nak jadikan manusia yang merosakkan bumi ini, kan? Kan ada malaikat yang sentiasa berzikir dan mengingati dan bersujud pada engkau, ya Allah. Tapi malaikat ni bukan tanya sebagai dia bukan tanya dalam erti kata dia melawan ataupun mempersoalkan, tidak. Cuma dia bertanya, kan? Lalu Allah sebut, kau tidak mengetahui apa yang aku ketahui, kan? So makhluk, salah satu makhluk yang hamba tengok, hamba tak dapat lihat malaikat lagi. Tapi hamba dah tengok makhluk yang bersentiasa taat kepada Allah, iaitu tanah. Dia ikut, apa tu? Okey kah? Oh, okay. So makhluk yang sentiasa ikut perintah Allah iaitu tanah, dia berpusing di pintu gerbang. Sebab kampung sebelah ni mungkin kurang maksiat, tak banyak dosa. Kampung sebelah ni banyak gila dosa, memang terkenal. Okey, satu lagi cerita. Ini seorang sains dia cerita dengan kami sini, dengan hamba sini. Dia cerita dia adalah water scientist. Dia mengkaji tentang air. Okey, ada tak kat sini orang Thailand? Ada tak dalam ni keturunan Thailand ke, ada kampung Thailand ke? Hanum kan Thailand kan? Bukan, Hanum kan Thailand. Okey. Di Thailand ni ada berlaku 2004 berlaku tsunami di Aceh, kemudian dia bawa juga ke Phuket. Phuket ni hamba dah pernah pergi Phuket. Hamba pergi ke Phuket, waktu tu pergi untuk melancong. Okey, hamba cerita. Phuket ni contohlah, di Phuket kan, Phuket ni adalah pantai dan dia ada teluk. Teluk tahu kan? Teluk kan? Ada teluk kan? Teluk, bayangkan nak katanya air itu adalah makhluk Tuhan. Ni saintis ni cerita kat hamba, prof ni cerita. Air ni teluk, contohlah okey, ini teluk dia akan ada macam U shape macam tu. Dia akan ada batu macam ni. Akan ada batu macam ni. Ombak tu, contoh ini batu tu, ini pantai yang orang buat maksiat, berbikini, macam-macam maksiat berlaku kat sini. Air yang datang, ombak yang datang, air ni macam ni, dia datang. Dia kalau ikut logik, saintis pun pening. Macam benda ni boleh berlaku. Kalau ikut logik, air tu akan hentam batu ni, akan hentam dinding ni supaya dia tak pergi ke sebelah. Tapi nak kata ni makhluk Tuhan ni, dia datang, dia pusing, dia hentam sebelah sini. Itu yang berlaku di Phuket. Nak kata ni makhluk Tuhan. Ini makhluk Tuhan yang taat. Tapi kita ni, tu malaikat tanya kenapa jadikan manusia ni. Nanti kita cerita. Kalau kita lihat kat sini, alam yang kita ada ni, ada alam kebangkitan, padang mahsyar, hari akan dihisap, mizan, dan akhirnya tujuan kita dalam dunia ni, adik-adik semua, tujuan kita sama. Kenapa hamba di dalam GPM dan tambah cerita juga, tujuan kita sama, akhirnya kita nak pergi satu benda je, kita pergi syurga, kita bertemu dengan Tuhan. Ada tak nak pergi neraka? Mungkin kita akan singgah neraka, tapi sebab kita ada dosa-dosa juga dekat sini. Tapi mana tahu dengan rahmat dan kasih Tuhan itu akan ampunkan dosa kita, terus kita masuk ke syurga. Mana tahu kan, kita kena sentiasa bersangka baik dengan Tuhan. Okay, seterusnya, laju tak? Tak laju Okay. Azan terus.
Dia start Start Okay dah. Alamat. Lebih. Ni kan? Kan. Lepas tu apa? Yes. Okay. Kita lepas. Okay, kita ni ada tadi Amar sebut ada dua komponen misi, iaitu misi dari sudut perjalanan, proses. Yang kedua, misi ini mestilah melibatkan perbuatan ataupun action. Okay. Dan kalau kita baca surah Az-Zariyat ayat 56, dan ingatlah aku tidak menciptakan jin manusia melain untuk menyembah dan beribadat kepadaku. Okay. Perjalanan kita mesti dilalui dengan perbuatan. Ialah perjalanan itu sendiri adalah kata kerja. Betul tak? Berjalan kan? Perjalanan ada satu menunjukkan satu platform. Lalu perjalanan itu perlu berjalanlah. Kita sedang berjalan di dalam satu perjalanan. Okey. Apa yang perlu kita buat? Perjalanan kita ni kita nak pergi kepada syurga. Nak bertemu Tuhan dengan rasa rahmat, dengan rasa tenang. So kita kena buat dua benda yang Tuhan suruh. Pertama, kena menyembah dan beribadat kepadaku. Sembah dan beribadat. So jadinya ini dalam GPM kita ada moto kita. Ini hamba sendiri kupasan yang hamba dapat, kenapa hamba masuk dalam GPM dan kekal dalam GPM. Hamba dalam GPM ni selepas habis saja belajar di Uniza, belum grad, GPM panggil hamba untuk bekerja dengan GPM. Waktu tu hamba diberi kerja 6 syarikat panggil hamba bekerja. Bukan sikit 6 syarikat panggil bekerja dengan serius, gaji lebih tinggi. Tapi waktu tu sebab Kak Sabah dah pesan, Murabi dah pesan, Mizan habis saja belajar bekerja dengan GPM, dengan agensi Abim dulu, dengan GPM. Waktu tu hamba rapat dengan GPM, bekerja dengan GPM dulu, berkhidmat kepada umat dulu, dan baru pergi kepada kerja yang nak lah. Okay. Jadinya selepas habis belajar, hamba kerja dengan GPM daripada 2017, hamba masuk bulan Mei. Masuk bulan Mei, dan tu baru je lepas raya. Masuk bulan Mei, kemudian kerja dalam 3 bulan macam tu, hamba berhenti. Bulan 10 hamba berhenti. Bulan 10 hamba berhenti. Berhenti kenapa berhenti? Tak sampai setahun kenapa berhenti? Ini sebab waktu tu hamba buat bisnes. Bisnes hamba ni bisnes photoshoot, ambil gambar. Hanum tahulah kalau dekat Uniza ni kita ada Syabab Lancer. Kelab Syabab Lancer ni adalah di kampus Besut ni salah satunya kelab yang tak pernah berdaftar di Uniza, tetapi kalau event orang panggil. Kadang-kadang kalau kita tak panggil, orang pegawai di kampus Besut ni panggil, kenapa Syabab, budak-budak Syabab tak turun? Macam tu punya ni, dan orang-orang kenal lah dengan Syabab Lancer waktu zaman kita dulu kan. So, hamba kerja dengan hamba uruskan Syabab Lancer, tapi kita orang ni macam dah ada kontrak tau. Dah ada kontrak dengan satu syarikat forex, dengan syarikat korporat. Jadi hari-hari, setiap minggu hamba akan pergi hotel 5 bintang, 4 bintang, pergi ke sana ke sini. Duit satu kali shoot dapat 1,000, 1,500 macam tu kan. Dia nak 40 keping gambar saja untuk dia uploadkan dalam Facebook macam tu. Kerja 4 hari je, hamba cukup kerja 4 hari hamba dapat 4,000 dah. Seronok tak? Seronok kan? Kerja 4 hari dapat 4,000. Belum kerja 30 hari kan? Seronok. Tentu rasa seronok gila. Tapi bila pergi ke tentu dapat pergi kedai dia, dapat pergi Indon. Tapi akhirnya satu hari ni tengah duduk dekat Pening. Dekat Kedah waktu tu. Aku pun clear Kedah dengan Pening ni. Tapi Just Town ni Pening ke Kedah? Just Town. Pening. Anu tahulah anu orang Pening. Ya, anu orang Pening kan. Okey, pergi ke kat Pening ni, satu hotel ni, dulu kat satu hotel ni. Lepas tu tengah berehat tu fikir, ya Allah. Tak tahu tiba-tiba datang je TikTok orang kata hidayah ni kadang-kadang Allah bagi tu entah macam mana tak boleh fikir. Hamba tengah seronok kerja ni, gaji banyak, duit banyak semua kan. Tapi datang detik Allah kata, ya Allah. Datang detik hati, sampai bila kau nak jadi macam ni? Sampai bila kau nak kaya seorang-seorang, manfaat kau kat diri kau saja. Waktu tu terdetik macam tu. Dan starting from that, hamba dah kurangkan job ni, dah cuba bagi alasan dekat klien, tak boleh lah, ada kerja lain lah, ada job lain lah, dah bagi sub kepada orang lain, sehingga sekarang ni dengan GPM kembali. Sebenarnya waktu tu kembali kepada GPM sebenarnya, kembali sebagai volunteer balik, kembali sebagai part time balik, dan sekarang sebagai full time lah. Okay, so
Sebab apa? Sebab misi yang diberikan oleh GPM tu jelas. Misi GPM dan kelab pemikir tu jelas. Kita ni sebagai pendakwa Islam, akhirnya kita bertemu di syurga nanti. Okey, seterusnya. So, ini gambar yang ambil di Sulawesi tu berlaku ni. Bawah ni sebenarnya sebenarnya rumah-rumah semua lah, ada rumah macam-macam. Orang ni dia tengah cari apa tak tahulah, dia cari kadang-kadang ada yang cari kayu-kayu balik, cari keluarga semua kan. So ini gambar yang zoom in, tapi sebenarnya gambar tu sangat ni. So hala tuju kita ada satu pilihan yang kita ada, kita nak pergi ke syurga atau ke syurga. Itu saja pilihan yang kita ada. Kita kena berusaha sama ada kita pergi syurga ataupun ke syurga. Kita tak ada, jangan berusaha untuk pergi neraka Ada yang berusaha nak pergi neraka tak? Nak pergi neraka ni senang je sebenarnya. Tak ada jangan takut aku kalau ada yang berusaha pergi neraka. Mampu. Okey, seterusnya. Nauzubillah. Aida. Oh ya. Okey, ini manusia. Manusia tadi menyembah dan beribadat. Beribadat ni ada dua. Ibadat yang disebut sebagai umum dan ibadat yang disebut sebagai khusus. Ibadat umum, manusia ni ada dua jenis ibadat. Ibadat khusus, contohnya solat, zakat, puasa, haji, umrah semua tu. Itu ibadat khusus. Ada perkhususannya. Ada ada susunannya, ada rukunnya. Tapi yang ada ibadat dia sebagai ibadat umum. Ibadat umum ni seperti kerja-kerja yang kita buat, kita pergi belajar semua ni, ada ibadat disebut sebagai ibadat umum. Dan dalam sebagai manusia, dan dalam surah Al-Baqarah ayat 30, dan ingatlah ketika Tuhanmu kepada malaikat, sungguh aku nak menjadikan seorang khalifah di bumi. So dalam inilah ayat 30 yang kita sembang tadi tu, yang malaikat tanya kenapa nak jadikan khalifah. Khalifah ni apa? Khalifah ni adalah pemimpin. Ataupun khalifah ni disebut sebagai permakmur. Okey? Nampak tak? Nama GPM tu GPM Global Peace. Peace ni makmur kan, rasa senang, rasa sejuk, rasa selamat kan. So peace ini adalah tugasan kita sebagai khalifah. Misi peace, misi sebagai seorang khalifah. Ini yang mendapat daripada apa maksud Global Peace. Global Peace. Okey. Dan juga selain peace, itu salah satu. Tadi ada sebut apa, moto kita adalah misi kemanusiaan. Kemanusiaan itu juga ada apa lah? Kemanusiaan adalah membawa kemanusiaan ni membawa kerja-kerja memberi rasa makmur lah. Kerja-kerja. Ada ke kemanusiaan itu maksudnya membunuh? Tak ada kan? Ada ke kemanusiaan itu maksud mencuri, merompak, mengunggut? Tak ada kan? Tapi kemanusiaan itu pasti berkata tentang benda yang baik. Contohnya memberi bantuan, contohnya memberi dakwah, contohnya memberi minum, memberi makan ataupun memberi rasa selamat kepada seseorang, iaitu menjadi khalifah lah. Misi perjalanan proses action untuk menjadi khalifah. Misi kemanusiaan itu proses perjalanan untuk menjadi khalifah. Okey, seterusnya. Ini perjalanan yang paling lama adalah perjalanan antara akal dengan hati. Perjalanan antara akal dengan hati. Dekat je kalau kita ikut, kalau kita ukur ni, antara ini minda kita, ni otak kita, dan dengan hati kita ni 2 jengkal. Betul tak? 2 jengkal je. Ke ada yang sejengkal? Sejengkal nak sampai 2 jengkal. Tetapi 2 jengkal ini kadang-kadang manusia tu nak berubah dalam masa 40 tahun baru berubah. Ada manusia yang berubah selepas 60 tahun baru berubah. Ada manusia yang berubah disebabkan sakit baru berubah. Ada manusia yang berubah disebabkan kemiskinan baru berubah. Padahal antara akal dengan hati ni sejauh 2 jengkal saja. Orang nak keliling dunia tahun sekarang ni, orang nak keliling dunia sekejap je. Naik kapal terbang sekejap dia boleh keliling dunia. Tapi perjalanan antara akal dengan hati ni, nak satukan akal dengan hati ni, kadang-kadang kita rasa dekat hati kita rasa yakin, tapi akal kita selalu menidakkan. Kadang-kadang boleh jadi akal kita boleh berfikir, uish, akal kita ni akal kita dalam kepala otak kita ni logik. Kita fikirkan benda yang logik, akal ni fikir benda yang logik je. Contoh, kalau akal ni benda yang tak logik lah. Contoh, benda yang tak logik adalah zaman ni kita ambil kisah-kisah Nabi waktu Isra' dan Mi'raj. Isra' dan Mi'raj. Maksud Isra' dan Mi'raj di mana waktu tu
ramai orang-orang munafik dan orang kafir menyebut Nabi ni membohong, buat cerita. Sebab bagaimana boleh daripada Mekah boleh ke Baitul Maqdis dalam masa satu malam? Kan? Dalam waktu yang sangat singkat. Bagaimana? Kalau ikut akal, tak logik. Tapi kita sebagai orang Islam, ada benda yang tidak logik di fikiran kita. Tapi hati kita kena kuat. Hati kita kena yakin. Tapi berapa ramai hari ini tak yakin, berapa ramai hari ini hati dia goyah, fikiran dia pun tak selaras. Contohlah ada orang, contoh Amba sendiri, Amba tak nak cerita orang lain, Amba nak cerita diri Amba sendiri. Waktu Amba berhenti daripada GPM, Amba buat bisnes. Sebab Amba fikir, waktu buat bisnes ni duit lebih banyak. Bila duit banyak, hati pun senang, betul tak? Kan? Banyak duit senang lah kan, betul tak? Ramai orang kalau ikut logik, banyak duit senang sebab tak perlu dah nak fikir. Tapi bila kerja buat bisnes ni, yes, ikut logik yes senang, tapi hati Amba tak senang. Sebab kita memang dididik daripada kelab pemikir dididik, kita buat kerja-kerja dakwah, kita sampaikan maklumat, kita sampaikan apa yang kita baca daripada bibliofilia. Lagi apa? Sufilia. Sufilia. Ya, Sufilia. Kita buat usrah, kita buat macam-macam program aktiviti, kita buat KPDM. Semua ini kan, itu lebih menenangkan. Kadang-kadang yes, buat program ni kita akan rasa macam susah, tetapi rasa tenang. Tak tipu. Korang akan susah tapi korang akan rasa tenang. Jadi bila Amba daripada GPM berhenti buka bisnes and then balik kepada GPM, duit yang Amba dapat, yang Amba earn, yang Amba perolehi nak berbanding dengan bisnes dengan waktu di GPM tu sangat jauh beza. Kalau waktu bisnes Amba minum ni boleh di Starbucks lah, makannya boleh sekati je aku pergi pizza lah, pergi hotel sana sini macam mewah-mewah. Tapi bila bekerja di GPM kena satu duit. Kena berjimat semua. Tapi apa hikmahnya? Hikmahnya yang paling penting, hati tenang. Hati kita rasa tenang. Hati rasa macam duit sikit tapi rasa berkat. Berkat ni yang dulu sini-sini selalu cerita. Berkat ni Encik Azam selalu cerita. Kerja dalam bidang kemanusiaan, kerja dakwah, yang pertama korang takkan kaya. Susahlah nak kaya. Kerja dakwah dia tak kaya. Memang bila Amba kahwin dengan isteri, dengan Kak Pali, ada yang kenal kan. Memang Encik Azam pesan kepada kami, antara benda yang sebagai seorang yang bergiat dalam aktivis kemanusiaan, dalam dakwah ni, satu benda dia tak kaya. Terutama dalam kemanusiaan dia tak kaya. Sebab apa? Kalau dia kaya dia boleh jadi fitnah. Tapi salah tak nak kaya, tak salah untuk kaya. Tapi mungkin kaya tu dia ada side business lain. Ini yang buat sekarang lain. Setelah ditarbiah di dalam GPM, ni Tuhan rasa ditarbiah lah. Hang nak kaya, aku bagi kaya, hang buat bisnes. Hang dapat kontrak banyak macam tu. Tapi hang tak rasa tenang. Bila masuk di GPM, hang tak kaya tapi hang tenang. Dia tak pernah lapar. Malah makin gemuk lah. Kalau tak percaya boleh tanya Hanum dengan Fafas lah. Ataupun Mio. Mio lagi lah. Dengan Amba dulu daripada sekolah menengah kan. Nanti kita akan tengok gambar Amba waktu di Uniza waktu tu Nanti kita akan gambar. So ini gambar Amba waktu tahun lepas. Yes, tahun lepas. Tentu hantar bantuan COVID. Ini waktu ni kes bukan yang waktu sekarang lah. Waktu sekarang ni berbelas ribu kan. Ini waktu yang sikit-sikit ribu, yang tak sampai ribu pun, ratus-ratus je. So kita dihantar bantuan. Sebelah tu yang tengah mencatat tu, itu adalah CEO Abang Fahmi. Itu adalah Abang Fahmi. Lepas tu ada yang atas tu ada askar ni, dua orang yang kat atas, dua orang yang kat bawah, dan ada seorang lagi kat atas tu adalah askar. Askar yang ada semangat, bukan sekadar nak jaga keamanan, bukan sekadar kerja, tapi dia ada jiwa kemanusiaan. Dia ada jiwa tanggungjawab. Dia ada rasa tanggungjawab sebagai pemakmur, iaitu sebagai seorang insan. Insan ni dia mesti ada tanggungjawab, iaitu sebagai pemakmur, iaitu khalifah. Okay, seterusnya. Banyak. Okey, apakah tugasan khalifah? Baru aku masuk, padahal aku dah cerita. Seterusnya, apakah tugasan khalifah? Okey, tugasan khalifah adalah memakmurkan dunia. Ini ada gambar. Kita dah bercakap lebih kurang 50 minit. Okey, ini gambar di sebelah ni, budak yang kurus kering ni,
Ni depan mata sini kita boleh lihat sebenarnya, bukan di dalam gambar. Bila korang tengok, satu korang lihat dalam gambar, satu lagi kita punya tim pergi ke sana, ini di Yaman. Gambar ni diambil di Yaman. Ni korang boleh tengok internet, kita ada gambar, tapi sebab hamba tak ada dalam simpanan. Ada juga kita punya tim ke sana ke Yaman. Ini gambar daripada internet. Bila kita pergi ke Yaman, kita akan tengok, lihat beberapa anak-anak macam ni. Kurus kering, perutnya buncit, mata dia nak terkeluar semua macam ni. Kita akan lihat macam tulang-tulang saja kan. Sedang kita bercerita 50 minit ni, sedar tak sedar sebenarnya ada 5 orang dah sudah meninggal dunia disebabkan kelaparan yang amat sangat. Mati disebabkan lapar. Korang mati sebab apa? Tak tahulah, sebab korang tak mati lagi kan. Tapi ini anak-anak yang setiap 10 minit ni, setiap 10 minit mengikut casatan oleh UN, PBB, setiap 10 minit akan ada seorang yang akan meninggal dunia di Yaman disebabkan kelaparan. Terutamanya kanak-kanak. Mati disebabkan terlalu lapar. Korang ni paling-paling lapar pun ada biskut, ada roti. Rasanya tak pernah lapar lah. Kan? Lapar pun sekejap 10 minit lah, mungkin lapar puasa lah. Tapi anak-anak ni terpaksa lapar dan ada di negara Afrika yang kita bantu. Yang memang makan tanah. Dia makan tanah. Akhirnya dia akan ada kerosakan di bahagian perut. Dan juga di sebelah tengah ini gambar sesuatu di Sulawesi. Sebab kenapa hamba letak gambar ni sebab dalam ni je ada dalam simpanan iPad ni. Yang lain tak ada. So ni gambar hamba waktu 2019. Ini habis, hancur rumah ni satu hancur. Dan sebelah kanan ada di Sabah. Siapa orang Sabah kat sini? Dulu kita ada orang Sabah Mariam Jamilah. Sekarang ni kita ada Sabah lagi tak? Ada tak orang Sabah? Orang Sabah angkat tangan. Ada orang Sabah tak ada? Macam tak ada kan? Orang Sabah, kita dulu ada Mariam Jamilah. Orang Sabah. Dia masuk kelab pemikir. Dia duduk di Ganu lama sangat. Akhirnya dah bunyi Sabah dah. Kalau orang dulu dia masuk bunyi Sabah. Faizal Ghulam Sabah ke? Dengan Faizal Ghulam. Oh, Faizal. Tapi dua orang ni, tapi hamba ingat Mariam Jamilah ni, geng dia. Mariam Jamilah ni awal dulu masuk tu sebab dia best adik-adik. Dia masuk tu awal tu cakap Sabah. Waktu tu dia antara first program yang dia pergi adalah AGM ni ataupun kita panggil apa? Lupa dah aku. Apa kita panggil AGM ni? Kita kan bahasa Arab nak nampak dakwah tu. Annual Grand Meeting. Muktamar. Muktamar. Mio tu bukan Arab. Muktamar. Okey, kita pergi muktamar. Antara benda yang awal Mariam Jamilah pergi ni adalah muktamar. Masa pergi muktamar dia cakap Sabah. Ni orang Sabah ni kan. Tapi akhirnya di ujung tu dia tak cakap Sabah dah, dia cakap Ganu dah, cakap Kelantan, Ganu dah, macam-macam dah campur lah. Itulah Mariam Jamilah. Aku tak tahulah Hanum sekarang ni cakap macam mana. Kan? Okey. Jadi ini keadaan di Sabah. Kalau anda semua pergi ke Sabah, anda akan lihat di perkampungan-perkampungan macam inilah keadaan yang di pesisir pantai. Sebenarnya itu bukan tanah tapi laut pesisir pantai yang diselimuti oleh banyak sampah. Ni siapa punya kerja ni? Korang punya kerja sebagai pendakwah. Dakwah ni tukang sampai je ke? Dakwah ni kalau tukang sampai, tukang beri peringatan, akhirnya orang tak nak. Sebab tu perlunya ditubuhkan juga bermacam-macam lajnah, bermacam-macam exco. Sebab kita semua yakin, betul tak? Dalam sebagai seorang pendakwah kita semua yakin dakwah ni kalau kita cakap, akhirnya dia akan terbalik kat kita sendiri. Dia kena ada satu action. Bukan sekadar berdakwah, mungkin kita kena bantu orang. Kita ada macam-macam program usrah. Kita ada macam-macam, pergi usrah pun kadang-kadang kena kongsi duit kan. Kadang-kadang tiba-tiba tabung sampai kan. Biasa kat perempuan lah tabung tu berjalan, kat lelaki biasanya tak berjalan lah. Tabung tu tak pernah berjalan kat lelaki. Kalau kat usrah tu tabung tu kat lelaki tak pernah berjalan. Tapi kalau kat perempuan tabung tu berjalan. Macam tu. Ni pengalaman lah. Akhirnya terpaksa keluar duit sendiri kan. Tapi Alhamdulillah lah. Okay. Jadi kerja sebagai seorang berdakwah bukan sahaja memberi penyampaian berbentuk Islam. Tapi kita perlu sampaikan, jangan jumut sangat berkaitan dakwah ni mesti berkaitan syahadah, mesti berkaitan solat, mesti berkaitan puasa. Tak. Sebagai seorang khalifah, sebagai seorang pendakwah, dia kena menyampaikan konsep salam. Salam ni apa? Selamat. Orang rasa selamat dengan kita. Orang tak rasa
kekok dengan kita. Orang rasa tenang bila kita ada, bila kita tak ada, dia rasa rindu. Dan akhirnya barulah kita kena usaha je lah. Kadang-kadang kita kena selit sikit-sikit. Baik, ni satu cerita yang aku nak ceritakan. Secara ringkas lah. Baru-baru ni kita ada bantu di Shah Alam orang asli, orang Melayu kahwin dengan orang asli. Bila Amba ni biasa kalau pergi ke satu-satu rumah ni lama, kadang-kadang bila macam kes-kes terpencil ni kita akan pergi lama. Dan Amba pergi duduk kat sana daripada pagi sampai ke petang. Waktu tu dah azan Zuhur, dah Allahu Akbar, dah azan kat surau. Tapi kita tak lagi surau. So kat rumah ni, kita duduk rumah dia kayu pondok je. Nak pergi air, nak pergi ambil kat rumah dia daripada air rumah dia atas bukit, nak pergi turun bawah ni lebih kurang 100 ke 70 meter turun ke bawah. Nak ambil air daripada anak sungai ataupun daripada mata air. Turun ke, bila kita ajak, bang, kita ni nak semayang ni. Nak semayang, kalau aku tunggu nak semayang kat Petronas ni memang tak sempat. Jadi, dia kata, bang, jom kita semayang dengan anak-anak semua kan. Abang ni kata, abang dah lama tak semayang, abang jahil. Tapi anak-anak dia nak ikut sama. Mula anak dia macam segan tak nak ikut, tapi tak apa. Jom, ikut abang, pergi ambil semayang, ambil uduk, ajar ambil uduk pun tak tahu. Ajar ambil uduk, kita semayang. Sama-sama semayang Zuhur waktu tu, ramai-ramai dekat luar rumah. Sebab rumah dia memang teruk. Kita semayang kat luar rumah. Dia dah lama tak semayang rupanya. And, tapi waktu tu kita ajak macam tu je lah. Kita sebelum tu bagi bantuan macam-macam dan kita ajak macam tu. Dan kita tak ada paksa gitu, bang tak semayang tak boleh bang, tak semayang dosa. Walaupun waktu dia kata saya ni jahil, dah lama tak semayang semua kan. Tapi kita kata tak apalah, relax lah kan. Kita punya jawapan memang macam tu lah, tak apalah, relax lah. Tak apalah, kita semayang je lah. Abang nak semayang tak apa, saya nak buat anak-anak semayang kan. Akhirnya malam tersebut Amba dapat WhatsApp, dapat gambar di mana dia anak beranak semayang. Alhamdulillah. Hasil usaha kita bagi bantuan, kita kongsi masa bersama. Akhirnya dia datang rasa, yang paling penting kita nak ada rasa bertuhan. Dia rasa bersyukur. Akhirnya sampai sekarang dia paling tidak, ialah kadang-kadang kita on off orang-orang yang macam ni kita tak tahu. Dia bukan macam kita, bukan macam korang yang mungkin memang dididikkan di dalam sekitar keluarga yang dengan penuh dengan Islam. Tapi orang-orang macam ni mungkin dah lama tersasar, kita tak boleh paksa sangat. Jadi akhirnya dia rasa bertuhan. Dia rasa bersyukur ada Tuhan. Akhirnya alhamdulillah, esok insya-Allah kita akan sampaikan motor. Kita beli motosikal untuk dia sebab selama nak dekat 2 bulan ni dia naik motor dia rosak, dia terpaksa jalan kaki lebih kurang 1 ke 2 km bersama dengan anak dan isterinya, ulang-alik jalan kaki pergi ke tempat kerja. Seterusnya kita ada lebih kurang 6 minit lagi. Okey, merentas sepadan. Okey, apakah sepadan yang kita nak cerita? Sepadan yang kita nak cerita bukan sekadar boleh terus. Okey, bukan sekadar sepadan negara. Kita pergi ke Filipina, kalau tak ada COVID semua ni, kita memang setiap tahun pergi ke Filipina, pergi ke Thailand, pergi ke macam-macam negara, ambil sini pergi macam-macam negara. Dan bukan sekadar merentas sepadan tu, bukan sekadar masuk. Kadang-kadang ni macam ni sepatutnya. Sekarang ni ada program korban. Kita ada program buat melapar semua dekat Banten dan juga dekat Gombak. Tapi disebabkan Amba kata kat Mio tak apa Mio. Amba boleh adjust masa Amba boleh adjust dengan tim Amba. Dan kadang-kadang kita terpaksa kalau kita tengok ni tim Amba Zikri, Nik Muhammad dan Nasaruddin. Nasaruddin ni adalah ex di Uniza juga, di dalam bidang sosiologi. Dia antropologi dan dakwah. Mungkin ada antropologi dan dakwah, ini sini korang. Sekarang ni berkhidmat dengan JPN. Bawah tim Amba ada 4 orang yang secara full time. Kadang-kadang Amba kat rumah. Kita sebab bila COVID ni jadual bergilir. Sebab diorang ni office diorang kat sebelah, rumah diorang kat sebelah office ya. So kadang-kadang kita terpaksa bekerja di waktu malam. Amba buat slide ni pun waktu malam. Malam tadi baru buat. Ada kadang-kadang kita terpaksa kerja waktu kita nak makan, kita meeting. Kita buat misi kemanusiaan ni bukan sekadar misi kemanusiaan ni, dia mesti melintasi masa. Tak kira, kadang-kadang tak kira juga. Waktu rehat kita, waktu dengan keluarga kita, kadang dia tak kira sangat. Dan kadang-kadang dia bukan sekadar melintasi sepadan negara, tapi dia mesti sepadan minda kita. Kita rasa, wish, penat kita tak fikir. Adik-adik yang dikasihi oleh Allah SWT, yang pernah join tabligh. Amba dulu pun pernah join tabligh. Dalam tabligh ni dia banyak berkupasan-kupasan hadis. Antara benarnya, antara orang yang beribadah dengan antara orang yang memikir tentang umat, pahala orang yang memikir tentang umat.
Dia berfikir macam mana aku nak membawa misi khalifah. Bagaimana aku nak membawa misi sebagai seorang da'i. Bagaimana aku nak membawa bila aku ni manusia ni. Aku manusia, aku nak bertemu dengan Tuhan nanti, apa aku nak jawab. Berfikir tentang umat. Berfikir tentang dosa. Berfikir tentang apa yang perlu aku buat untuk umat-umat. Kadang-kadang kita sakit ke apa, dia menantisi minda kita. Dia kadang-kadang dia tu lah muka fras. Fikir. Bukan fikir nak makan apa yang tak. Dia fikir apa lagi kita boleh buat untuk umat. Ni gambar. Kadang-kadang dia merentasi harta kita. Sejujurnya, hamba tak pernah lagi rasa ada RM5 saja dalam bank. Ni sekarang ni dalam bank akaun bank Islam ni ada RM5 kan. Ada RM5. Tapi alhamdulillah Tuhan jaga. Yakinlah bila kita bantu agama Allah, Allah akan bantu kita. Itu yang diletakkan biasa Encik Azam akan sebut. Misal sekarang ni awak dalam platform GPM, dalam Global Peace Mission, dia bukan sekadar NGO bagi bantuan, tak. Dia adalah agensi ataupun NGO dakwah. Base dia punya platform asas, batu asalnya adalah dakwah, kemudian barulah bantuan kemanusiaan. Okey. Jadinya Encik Azam pesan, sekarang ni awak dah langkah satu kaki ke dalam syurga. Jangan sampai tahap awak tarik balik kaki lagi sebelah. Dan masuk kaki sebelah ke dalam syurga sebab kerja kebajikan. Dalam Quran banyak Allah cerita kebajikan dan keimanan, kebajikan dan keimanan, iman dan kebajikan. Dia berkaitan. Orang buat kebajikan, orang pernah buat baik, pasti iman dia naik. Ni awak dah masuk sebelah kaki ni. Dalam platform untuk menuju ke syurga. Tinggal lagi sebelah bila awak mati nanti. Itu yang kita harapkan lah. Jadi kadang-kadang harta ni bila kita yakin je. Macam tadi hamba cerita, dulu hamba kerja soal bisnes, duit banyak tapi hamba tak tahu sampai sekarang tak tahu mana. Tapi bila hamba kerja dengan GPM dalam platform dakwah dan kemanusiaan ini, hamba boleh kahwin, boleh menyimpan, boleh bagi lebih kepada mak ayah, macam-macam. Alhamdulillah. Allah bagi, yang paling penting Allah bagi keterangan kat diri kita. Okay, seterusnya ada 2 minit lagi. Ni hamba lah. Kurus kan? Ni waktu kat Uniza lagi, waktu belajar kurus. Ada perbezaan sikit lah. Mungkin kena tengok dari sisi tepi lah kot Fafaz, hamba dah gemuk ke tak? Gemuk lah. Aduh. Jadi nak makan lagi? Tadi nak makan pagi, jadi nak makan lagi. Okay. So kenapa hamba dalam aktivis, menjadi seorang aktivis kemanusiaan? Yang pertama, hamba anggap aktivis kemanusiaan ni ada sekolah jiwa. Sebab waktu ni kita bukan tidak mengejar dunia, tapi dunia yang mengejar kita. Bila kita kejar akhirat, dunia akan kejar kita. Dan keduanya platform untuk sampai ke akhirat lebih yakin. Ramai profession sebagai seorang aktivis kemanusiaan ataupun pekerja kemanusiaan. Siapa kat sini daripada kecil dia pernah terfikir, dah besar aku nak jadi pekerja kemanusiaan? Tak pernah Selalu bila kita kecil-kecil dulu kita kata apa? Nak jadi doktor. Lagi nak jadi apa? Nak jadi askar, nak jadi polis, nak jadi cikgu, nak jadi bomber. Tapi pernah terfikirlah ni jadi seorang pekerja kemanusiaan? Tak pernah terfikir kan? Even sampai sekarang pun kita tak fikir. Even sampai sekarang pun kita tak fikir siapa aku nak jadi. Bila sekarang lah masuk universiti baru aku fikir, ada yang belajar entrepreneur, aku nak jadi ustaz lah. Bila sekarang aku belajar dengan IT, aku nak jadi IT lah. Aku nak jadi orang IT lah, apalah macam-macam lah. Tapi kita tak nak terfikir menjadi seorang aktivis kemanusiaan. Jadilah apa-apa pun, tak ada masalah. Tapi nasihat hamba sebagai seorang kelab pemikir, antara benda yang hamba boleh nasihatkan adalah apa yang dinasihatkan oleh murabi hamba kepada hamba. Selepas habis belajar, Tuan Mio, Fatimah Zain, Hanum, Fai, orang-orang yang lain yang dalam ni, yang hamba tak dapat nak tengok, ada 14 lagi nama ni, tapi hamba tak dapat nak tengok yang ni. Aida, Aisyah, Alia, Amirul Mukminin ni, nama dah dahsyat kan. Anis, Azhan siap ada 3 lagi, Fahmi, Farah, Fatin, Hanum, Ilman, Ifan Kama, orang yang sangat hebat. Mahira, Kak Mahira ke ni? Ke bukan? Khairul Amirin, Haikal, Naimatul, Nur Anis, Nurina, Nur Arisa, Huda, Husna, Siti Fatimah, Sharifah, Zakwan, bukan okay. Mahira dulu dekat Kepita pun ada Mahira juga. Kak Mahira. Jadilah apa-apa pun korang nak jadi kat dunia ni, tapi cuba usahakan diri untuk berkhidmat dulu.
dengan satu platform yang kau rasa ni platform ini adalah platform untuk memudahkan korang mengenal bukan sekadar mengenal dunia tapi mengenal akhirat. Korang ni jangan kenal dunia sangat, jangan kenal dunia sangat, kenal akhirat. Bila korang kenal akhirat, insya-Allah korang akan kenal dunia ni adalah sampah. Jadi dan menggunakan dunia ni untuk akhirat. Ini sebagai singgahan. Ni kira station bus kita dunia ni saja. Okey. Jadinya ambil lah salah satu platform yang ada adalah GPM lah. Kalau hamba kenal, tapi ada je platform-platform yang lain, ada ABIM, ada PKPM, di setiap negeri semua ada. Ambil saja platform-platform yang mana korang rasa ni platform ni ada dakwah, dia ada kebajikan. Ada dakwah kebajikan, korang pergi infakkan diri selama 1 tahun. Yang hamba boleh sebut, korang masuk join kelab pemikir secara serius macam hamba dulu waktu awal-awal dulu dilantik sebagai YDP, hamba tak apa kelab pemikir ni cuba bawakan. Jadi setiap minggu hamba ulang alik daripada kampus Besut kepada kampus Terengganu. Kampus Besut Terengganu ke KDH semua ulang alik, bertemu dengan Abang Syad, bertemu dengan Abang Farid, bertemu dengan sini-sini semua. Apa kelab pemikir ni? Dan akhirnya menjadi seorang pekerja kemanusiaan, sebab kerja kemanusiaan ni memang kita mungkin tidak dijadikan dengan kekayaan. Gaji hamba ni tidaklah beribu-ribu, tapi kita diberikan jiwa yang tenang. Ramai orang kaya tapi tak tenang. Bila lagi COVID ni kita akan nampak tengok ramai kita tengok orang yang kaya tapi jiwa tak tenang. Dan bila kita kaya, kena tahu bila kita kaya, kita akan rasa kita nak bermewah-bermewah. So, lebih baik yang paling penting adalah jiwa yang tenang lah. Okay, baik. Sebab apa? Jiwa yang tenang insyaAllah akan bertemu di akhirat dengan keadaan yang tenang juga. Sebab bila kita, macam mana kita nak tahu akhirat kita lihat pada dunia kita. Kalau dunia kita asyik memikirkan duit, maka akhirat kita macam mana kan. Tapi kalau kat dunia kita masih memikirkan akhirat, maka kita dah bersedia untuk di akhirat. Okay, seterusnya. Rasa ni slide akhir dah ni. Okay, konklusinya dunia adalah tempat beramal tanpa balasan, tapi akhirat adalah tempat dibalas tanpa dapat kita beramal lagi. Jadi adik-adik kat dalam dunia ni lah, waktu sekarang ni lah sebagai seorang dalam camp ini, korang kena beramal banyak walaupun sekarang ini korang adalah seorang pelajar. Seorang pelajar pun tetap kena beramal. Sekejap, hamba lupa siapa yang umur dia. Okay, Hamka kalau kita bercerita tentang ulama Nusantara, Hamka boleh sebut Hamka ini ada seorang ulama yang besar, masyhur yang kita sebut. Hamka ni kalau ramai orang Mio ni antara orang yang hamba lihat dulu dia bersuka dengan pemikiran Hamka. Tapi tahu tak kalian semua, Hamka ni pergi ke Mekah pada umur berapa tahun? Hamka pergi ke Mekah pada umur 16 tahun dengan keadaan keluarga dia tak tahu. Dia bekerja sendiri untuk ke Mekah belajar. Disebabkan apa? Disebabkan dia itu pada umur 14 tahun dia dah mahir bersyarah semua, tapi dia kurang dalam ilmu nahwu, kurang dalam ilmu Arab. Lalu dipetikai oleh ayahnya. Kalau pandai sekadar bersyair tapi tidak tahu bertata bahasa nahwu Arab yang betul, maka malu. Itu dia satu malu, dia geram. Ayah dia macam peli dia. Kedua, bila dia nak memohon, pada umur 14 tahun dia nak memohon mengajar di sekolah. Sekolah tu tolak dia sebab dia tak ada diploma, dia tak ada sijil yang menyatakan dia boleh mengajar. Lalu dia pergi, dia senyap-senyap pada umur 16 tahun pergi ke Mekah untuk meneruskan pelajaran. Dan akhirnya balik ke Indonesia, menyampaikan lagi dakwah, membanyakkan lagi ilmu. Dan waktu sekarang ni banyakkan korang ilmu, kelab pemikir ni dia tidak lari dengan keilmuan. Budaya ilmu tu perlu dibangkitkan. Kalau hamba dulu tahulah pimpinan-pimpinan yang bersama-sama dengan hamba, 1 minggu wajib ataupun paling kurang 1 bulan 1 buku. Dalam usrah, dalam perhimpunan, mesti hamba akan tanya, korang baca buku apa korang kena kupas. Betul tak Anum? Kena tanya kan? Setiap kali kita jumpa mesti kena tanya, buku apa tengah baca? Buku apa tengah baca Fafas? Aku dah lama tak tanya Fafas ni. Fafas? Apa? Baca buku apa sekarang? Sekarang baca buku untuk master lah. Buku-buku kita. Ya, selain itu tak. Sekarang buku master je. Okay, nanti cari buku yang didik jiwa. Kena cari buku yang didik akal, mungkin dalam pelajaran, tapi kena cari buku yang didik jiwa. Jadi semestinya korang ambil antropologi dan dakwah, korang ambil bidang dakwah, korang ambil bidang agama, usuluddin ke apa, korang baca buku tu. Tapi kebanyakan yang membaca buku tu sekadar untuk jawab exam, sekadar untuk faham, untuk tahu, sekadar untuk tu sahaja. Tapi cari buku yang mendidik jiwa.
carilah buku Hamka mungkin. Buku Hamka ni tak masuk dalam periksa, betul tak? Tak ada masuk dalam periksa semua Boleh baca buku Hamka, boleh baca buku-buku yang mendidik jiwa. Bukan sekadar mendidik akal, memberitahu pada akal tapi mendidik jiwa. Okey? Begitu juga dengan hamba, bukan sekadar hamba sekarang ni baca buku yang berkaitan tentang kemanusiaan, tapi perlu juga mendidik diri, mencari masa, mencipta masa untuk mencari mencari ilmu yang berkaitan tentang jiwa. Okay, antara sahabat Nabi ni pula dia cemburu dengan banyaknya amal oleh sahabat-sahabat yang lain, tapi bukan tentang dia ni banyak harta aku cemburu dengan dia banyak harta. Tak sahabat Nabi tak macam tu. Kalau korang nak bertemu dengan Nabi, inilah korang yang kena ikut. Kadang-kadang jangan bukan janganlah tidak berapa baiklah pada kita. Sebab kita ni dalam dunia ni kita diajar untuk mengejar dunia. Dalam kelab pemikir ni korang akan dididik, kita sama-sama akan dididik. Perjalanan kita lama, misi kita lama, misi sebagai khalifah, sebagai seorang manusia, kemanusiaan, dia akan merentasi segalanya. Merentasi apa yang Amba sebut tadi, merentasi harta. Kita bukan sekadar nak bercerita tentang harta, tapi benda yang paling utama tentang amal kita untuk di akhirat kelak. Akhirul kalam, Amba minta maaf ada terlebih masa sikit. Amba serahkan baliklah kepada murid kita, Azhan ke Farah tadi. Terima kasih.